Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la ba'da. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam siri Penawar Hati daripada buku Penawar Hati tulisan Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Hari ni saya pakai kopiah baru. Tak tahulah apa nama kopiah ni. Nama kopiah ke nama apa, tapi ini adalah hadiah daripada salah seorang daripada pelajar PhD saya, Dr. Bilal, yang telah pun Alhamdulillah menamatkan pengajian beliau dan telah pun kembali bertugas ataupun berkhidmat di negara beliau, iaitu di Nigeria. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik buat beliau. Jadi kalau sahabat-sahabat berajak nak beli nak beli kopiah ni, boleh nanti kontak saya, insyaAllah. Tak saja, just joking. Okey, saja bergurau saja sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, dalam beberapa siri yang lepas kita telah pun menyentuh tentang mata. Okey, dua mata ni yang kita jelaskan dalam siri-siri tersebut, bahawa mata ini besar sangat peranan dia. Dia boleh bawa kita ke syurga, dan mata juga boleh bawa kita ke neraka. Jadi kita doakanlah kepada Allah SWT agar mata kita ini sentiasa selalu berada dalam keadaan yang diredai oleh Allah SWT. Artinya jangan salah guna mata yang Allah beri pada kita. Sebab apa? Sebab mata kita ni nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT, bukan bagi free je. Walaupun memang bagi free, tapi ada tanggungjawab. Bukan bagi macam tu tanpa soal. Tak. Setiap apa yang ada pada tubuh badan kita, segala nikmat yang ada pada diri kita yang dikurniakan oleh Allah SWT dalam dunia ini akan disoal, akan ditanya, akan dihitung, akan dihisab oleh Allah SWT. So jangan main-main. Jangan main-main, sebab semuanya akan disoal oleh Allah SWT, akan dihitung semuanya. Baik. Hari ini selepas kita cerita tentang mata yang merupakan salah satu anggota penting dalam tubuh badan kita, panca indera kita, jom kita tengok apa kata ulama tentang telinga pula. Apa peranan telinga pula dalam menentukan sama ada apa yang kita lakukan di atas dunia ini bertepatan dengan hukum Allah ataupun sebaliknya. Baik, cerita pasal telinga. Telinga adalah ciptaan Allah. Memang tak ada orang pun boleh cipta telinga. Kalau boleh buat pun mungkin zahirnya macam telinga, tetapi tidak sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan ini? Ialah untuk kenikmatan manusia, sama ada di dunia dan ataupun di akhirat. Jadi telinga ini satu nikmat yang sangat besar. Sangat besar, subhanallah. Kalau tak ada telinga, subhanallah. Kalau bukan tak ada telinga, kalau ada telinga tak ada pendengaran. Artinya tak boleh dengar. Allahu Akbar. Kita tak dapat nak bayangkan bagaimana gelapnya dunia ni. Gelap tu maksud apa? Bukan gelap sebab tak nampak, tapi tak dengar ni dianggap satu kegelapan dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak belajar? Macam mana kita nak belajar kalau kita tak dengar? Nampak mulut kumat kamit, contohnya, tapi tak dengar apa yang dicakap. Allahu Akbar. Tak seronoknya hidup. Tapi inilah di antara cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita di luar sana yang pekak, yang tidak dapat mendengar. Bahkan ada pula yang bisu, yang tak boleh nak bercakap. Maka itu adalah satu cabaran yang besar. Tapi ada juga kebaikan dia sebenarnya. Walaupun kita bukanlah nak minta jadi pekak, tapi sebenarnya ada kebaikan dia. Sebab apa? Bila kita tak boleh dengar, artinya kita tak boleh dengar benda-benda yang haram, benda yang tidak baik. Contohnya kan. Jadi itu ada kebaikan dia, ada hikmah dia. Jadi beruntunglah juga dari satu sudut orang yang tidak diberikan pendengaran oleh Allah. Yang pekak, sahabat-sahabat kita yang pekak, artinya itu adalah cabaran. Satu, dia akan dapat pahala daripada Allah SWT kerana dia tidak terlibat dengan benda-benda dosa. Maksudnya gitu. Jadi ada kebaikan dia. Bagi kita pula yang ada pendengaran ni, kita lihat ia sebagai satu nikmat. Memang betul, ia satu nikmat yang sangat luar biasa. Masya Allah. Tuan-tuan berada di tempat tuan-tuan sekarang, saya berada di sini, antaranya adalah kerana adanya kedua-dua belah telinga kita yang Allah Ta'ala kurniakan pendengaran yang jelas. Alhamdulillah. Sedangkan saya sendiri tengah bercakap ni pun mendengar kata-kata yang saya luahkan.
Jadi sahabat-sahabat juga yang mendengar, yang menonton video ini pun juga akan mendengar. Kalau sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Kalau contohnya, kita buat contoh mudah lah. Ya, kalau kita pasang video ataupun tengok movie lah, tengok movie kan. Kita tengok movie, kalau siapa yang suka tengok movie lah, cerita action. Jackie Chan, wah, cerita Jackie Chan contohnya, cerita action, banyak tembak-tembak, banyak lawan-lawan. Tiba-tiba kita tengok saja tapi bunyi tak ada, suara tak ada, sound system tak ada. Apa jadi? Seronok tak? Memang tak seronok. Jadi itulah besarnya nikmat Allah Taala melalui telinga ini. Jadi telinga inilah kita boleh belajar. Telinga inilah kita boleh mendengar bacaan Al-Quran. Telinga ini jugalah kita boleh belajar macam mana nak menuntut ilmu. Ilmu, berbagai-bagai ilmu yang ada. Telinga ini jugalah yang kita gunakan untuk apa? Untuk mendengar apa-apa yang berkaitan dengan akidah, keimanan kepada Allah. Telinga ini jugalah yang kita dapat belajar berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Telinga ini jugalah kita dapat menjauhkan diri daripada perkara yang bahaya. Contohnya kita melintas di jalan raya. Kalau kita tak dengar orang horn, contohnya mungkin orang akan langgar kita. Contoh. Jadi banyak benda manfaat, sangat-sangat banyak manfaat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita melalui telinga ini. Jadi benda-benda ni semua sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita tak fikir, kalau kita tak renung, dia rasa macam biasa je. Alah, biasalah. Kan? Ada telinga dengar lah. Tak. Sebenarnya telinga itu adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, dan sepatutnya kita gunakan dengan sebaik mungkin dan jangan sekali-kali menyalahgunakan telinga pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Biarlah telinga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini boleh membawa kita ke syurga. Baik. Kelebihan nikmat yang dikurniakan untuk kita di dunia adalah supaya kita mampu mendengar apa yang disampaikan. Itu di antara matlamat dia. Antara matlamat Allah Ta'ala bagi telinga ni supaya apa? Supaya kita boleh dengar orang cakap. Jadi perkara utama yang Allah Ta'ala beri pada kita itu antaranya sebab apa? Allah Ta'ala turunkan Nabi. Nabi bercakap, Nabi membacakan Al-Quran, Nabi membacakan hadis. Jadi kalau orang yang disampaikan itu tidak boleh dengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi daripada Allah SWT, maka manusia tidak boleh dapat hidayah. Macam mana dapat hidayah kalau apa yang disampaikan oleh Nabi tak dapat didengar? Bila tak dapat dengar, macam mana nak faham? Bila tak faham, macam mana nak beramal? Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok di situ, subhanallah, yang dahsyatnya nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kerana dengan adanya telinga inilah maka kita beroleh hidayah daripada Allah Ta'ala dengan cara yang sangat mudah berbanding dengan orang yang pekak. Orang yang pekak mungkin juga Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada mereka, tapi jalannya agak sukar. Sebab nak cari orang yang boleh bercakap bahasa isyarat pun sangat sukar. Saya sendiri pun tak mahir, tak tahu pun. Boleh belajar insya-Allah, tetapi ia mengambil masa yang agak panjang sebab itu bukan kepakaran kita. Jadi subhanallah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, telinga ini masya-Allah peranan dia sangat besar. Dan telinga ini sebenarnya yang antara faktor ataupun penyumbang besar kita ini mendapat hidayah daripada Allah SWT, kita ini dapat ilmu daripada Allah SWT, kita ini mendapat kedudukan kita sekarang ini, antaranya adalah kerana kita dibekalkan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat pendengaran, nikmat telinga. Kalau kita pekak, mungkin kalau saya pekak oleh Azbillah, saya tak mungkin sebab kemungkinan besar saya tidak akan berada di sini. Sahabat-sahabat juga tidak akan berada di tempat sahabat-sahabat sekian kalaulah ditakdirkan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang pekak. Cuma pekak ada dua jenis. Ada pekak yang langsung tidak dengar kata-kata, tapi ada pekak yang dengar tapi degil. Dia pekak juga tu. Buat pekak. Dia tak pekak. Dengar cakap, dengar faham orang cakap apa benda, dengar nasihat tapi tak buat pekak, buat tak dengar. Ini masalah. Ramai yang ada di kalangan kita hari ini, orang yang tidak pekak tapi buat pekak. Orang kata apa dia? Pekak badak. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Baik sahabat-sahabat yang sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian,
ia bertujuan supaya kita dapat memahami setiap patah perkataan yang dituturkan, ya. Jadi seperti mana yang sahabat-sahabat sedang mengikuti video ini, ya, setiap apa yang saya katakan insya-Allah saya cuba menyebut dengan cara yang jelas supaya sahabat-sahabat dapat mendengar dan memahami setiap patah perkataan yang saya lafazkan, supaya semua apa yang saya sampaikan ini dapat difahami dengan baik, dan insya-Allah yang kita harapkan ialah dapat diamalkan seterusnya. Malah kelebihan untuk bekalan di hari akhirat adalah bila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai bekalan di hari akhirat. Jadi yang lebih penting memang untuk urusan dunia kita penting, tetapi yang lebih penting, yang lebih utama, gunakanlah telinga kita ni untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mendengar kata-kata ulama, mendengar nasihat-nasihat daripada guru kita, kerana itu akan insya-Allah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sekian saja perkongsian kita untuk siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk jaga telinga kita, jaga kesihatan telinga, tetapi bukan saja kesihatan telinga, tapi kesihatan tetapi juga menjaga telinga kita daripada terlibat dengan benda-benda yang haram. Gunakanlah telinga kita dengan baik agar telinga kita boleh menjadi saksi untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Ya Allah, ya, telinga aku ni, maknanya telinga sefulan-sefulan ni telah digunakan, ya, untuk membuat amal-amal kebajikan, untuk mendengar benda-benda yang baik, untuk mendengar nasihat-nasihat, untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis, untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan yang datang melalui telinga ini membawa hamba-Mu ini ke syurga insya-Allah. Jadi itu saja sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah. Yang kurang, yang lemah adalah kekurangan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam akhwah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.